Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah penonton, anda pada ketika ini tepat jam 9 malam bersiaran bersama kami dalam Diari Rawat. Seperti biasa, kita mempunyai misi yang sangat besar untuk seluruh rakyat Malaysia untuk kita memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan juga pengetahuan berkenaan dengan topik-topik yang berkaitan dengan dunia kesihatan. Ni apa ni sebenarnya ni? Ni Wan. Kenapa kita ada dekat sini ni? Awak siapa sebenarnya? Ni Wan, dah live. Siapa ni Irwan? Saya bukan Irwan, saya Jerry. Jerry siapa? Saya Jerry. Saya bukan Irwan ni. Siapa? Kenapa ada ramai-ramai kat sini ni? Okey, baik. Betul ni Wan. Okey, baik kepada penonton sekalian. Itu adalah sedikit gambaran topik yang kita akan bincangkan malam ni, Munawar. Iaitu satu topik yang berkaitan dengan kesihatan mental yang mungkin jarang-jarang kita dengar tetapi sering kali disebut ataupun dikeluarkan di social media, iaitu satu topik yang berkaitan yang dinamakan sebagai kecelaruan identity dissociative atau dalam bahasa Inggeris dissociative identity disorder, DID. Munawar sendiri bahasa mudahnya. Betul. Munawar sendiri pernah dengar tak ataupun pernah tak berjumpa? Mungkin ada di kalangan rakan-rakan ataupun kawan-kawan yang pernah ada di ID mungkin? Secara peribadinya saya ada pengalaman selain Jerry lah, selain Dirwan. Sebentar tadi lah. Ada lagi rakan saya sebelum ini yang berkait rapat juga dengan DID ataupun dissociative identity disorder ini. Tapi terlebih dahulu kita nak tanya kepada penonton lah. Kita secara peribadinya mempunyai satu identiti, mempunyai satu personality. Tapi bayangkan jika seseorang dalam satu jasad ini mempunyai lebih daripada 2. Mungkin ada 10, 20 identiti yang mungkin berubah-ubah mengikut satu keadaan. Wow, itu saya tak dapat gambarkan bagaimana kalau seseorang itu dalam satu tubuh yang sama mempunyai lebih daripada 1, 2 pun dah cukup dah. Ya, cukup memeningkan ataupun dah mengelirukan. Ini kan pula kalau lebih daripada 10, 20 dan sebagainya. Tapi secara jujurnya Munawar, topik DID ni satu topik yang mungkin baru bagi saya. Dan saya pasti ramai di kalangan penonton pun sebenarnya kurang memahami dan kurang cakna. Kurang faham mengenai apa itu DID. Kalau nak dibandingkan dengan penyakit mental lain, bipolar, skizofrenia dan sebagainya kan. Betul. Dan yang paling menyedihkan ni Wan, juga pastinya bila kita bercakap berkenaan topik kesihatan mental ini, ramai mungkin ada dalam kalangan kita yang menghidapi penyakit yang dikaitkan dengan DID ini. Tapi mereka malu untuk tampil ke hadapan sebab risau dengan stigma masyarakat yang menyatakan mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental ini adalah orang yang kurang siuman ataupun dikategorikan sebagai gila. Namun stigma negatif ini perlu kita ketepikan. InsyaAllah kita akan dapatkan pencerahan pada malam ini bersama dengan pakar kita. Jangan lupa anda juga bersiaran bersama kami di Facebook rasmi kami Berita RTM. Anda dialu-alukan untuk mengajukan soalan ataupun berkongsi pengalaman bersama kami pada malam ini. Betul Munawar, dan saya nak quotekan satu kata-kata daripada Munawar juga sendiri. There is no health without mental health. Jadi sebelum kita terus membincangkan topik yang kita akan bawakan malam ini, iaitu DID, satu tubuh, pelbagai personality, saksikan teaser video yang kita sediakan untuk anda. DID, satu tubuh pelbagai personality. Itu tajuk perbincangan kita pada malam ini, sangat menarik. Jadi kami harapkan anda terus setia bersama kami sehingga ke penghujung siaran. InsyaAllah kita dapatkan gambaran secara menyeluruh bersama dengan pakar kita pada malam ini. Kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita di studio, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari yang merupakan pakar perunding kanan psikiatri UM Specialist Center UMSC yang juga merupakan pensyarah ataupun pakar psikiatri di Universiti Malaya. Alhamdulillah. Betul, pertama sekali kita ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan Diari Rawat pada malam ini untuk membincangkan topik ni yang sangat menarik. Jadi doktor, Jadi doktor, sebagai permulaan doktor, dilaporkan lebih kurang 1 ke 5% daripada populasi dunia yang mempunyai masalah ataupun penyakit DID ini. Dan saya pasti masih banyak lagi kes yang belum dilaporkan. Mungkin macam seperti Munawar sebut sebentar tadi, ada yang malu dan sebagainya. Jadi doktor, bagaimana yang kita boleh mengenal pasti seseorang itu mempunyai DID ataupun tidak? Okey. Soalan tu agak mencabar juga untuk dijawab lah kan. Sebagai doktor ni, saya memang kerja
di hospital dan bertemu dengan pesakit lah, selalu pesakit yang mengalami tekanan dan sebagainya. Itulah hari-hari kerja saya kan. Jadi ataupun masalah DID, dissociative identity disorder ni memang satu daripada kategori penyakit mental lah, mengikut pengiktirafan itu sendiri kan. Sebab penyakit disosiatif ni dia ada 3 cabang utama lah. Pertamanya dia macam depersonalization atau derealization. Maknanya dia rasa persekitaran tu berlainan daripada keadaan biasa. Penerimaan dia rasa macam dia lihat mungkin warna merah tu menyebabkan jiwanya jadi marah. Selalunya warna merah tu tak ada tafsiran apa-apa. Contohnya saya kata di sini. Jadi ini berkaitan dengan emosi. Satu lagi derealisasi ataupun derealization disorder. Dia macam rasa diri dia nampak dari luar, diri dia ni bukan diri dia yang sebenarnya. Jadi disosiatif maknanya pemisahan dari sama ada memory, ingatan memory, emosi, psikiatri ataupun kesihatan mental ni kita boleh analyse dari segi itu. Satu lagi kognitif pemikiran. Ini emosi ini kita kata macam perasaan je pada orang biasa cakap, tapi dari segi psikiatri kita akan analyse, akan analisis semua ini berbeza. Jadi yang tadi saya kata bahagian cabang pertama disorder disosiatif cara amnya. Keduanya kita panggil dissociative amnesia. Maknanya dia lebih ketara kepada dia lupa. Dia boleh ingat, mungkin dia ingat 3 hari lepas punya peristiwa contohnya, tetapi hari semalam dia tak ingat apa yang berlaku langsung. Adakah itu lebih kurang dengan short term memory loss ke doktor? Ada berkait. Jadi kita kena confirm banyak lagi masalah-masalah yang mungkin bertindih ataupun berkait. Contohnya orang yang ada epilepsi, dia mungkin lupa apa yang berlaku. Orang epilepsi ni tak akan ingat apa yang berlaku. Dan okeylah itu dia dissociative memory. Yang ketiganya inilah dissociative identity disorder. Jadi nama lama dia dipanggil multiple personality disorder. Tapi yang baru ni ditukar nama DID ni. Jadi DID ni maksudnya orang tu dia ada corak identity atau personality-nya yang berbeza-beza. Maksudnya dia macam personality ni ada yang jenis orang yang dia open, dia suka keterbukaan dalam bercakap atau berinteraksi dengan orang lain. Dia bersedia menerima perubahan. Pada satu keadaan lagi orang yang konsisten, dia tak suka bertukar-tukar keadaan contohnya. Lagi satu personality contohnya dia cepat risau, sikit-sikit dia risau, neurotism dia panggil. Satu lagi yang tak macam itulah, yang opposite ataupun dia ni introvert extrovert kan. Tetapi kita ni sebagai manusia, kita ada identity personality kita sendiri, di mana kalau ikut tafsiran bila kita mencapai umur 18 tu personality tu dah dominan dan dia tak boleh berubah. Tetapi sebaliknya orang yang ada multiple personality disorder ataupun DID, dissociative identity disorder, dia boleh berubah personality itu sendiri. Maknanya dia jadi seorang yang terbuka, dia jadi seorang yang macam dia tak nak terima pendapat orang. Contohnya dia ada 2 keadaan yang berbeza. Kadang satu masa dia nampak risau, satu masa lagi orang kata dia ni macam berubah, dia tak ada ambil kisah apa yang berlaku di sebaliknya semua itu kan. Jadi personality dia ada 2 corak berbeza dari segi berbalik daripada entiti jiwa ataupun mental kita, perasaan kita, emosi, memory dia, mungkin lagi satu dia punya identity pun boleh berubah. Macam gender identity pun boleh berubah. Dia mungkin satu masa dia nampak macam lelaki. Dia mungkin seks dia kita panggil berbeza sikit. Seks ni biological, maknanya dia lahir sebagai lelaki lah seks dia. Tapi gender dia kecenderungan pemikiran dia kata dia selesa menjadi, kebanyakan orangnya gender lelaki, seks pun lelaki, tapi ada kadang-kadang tertentu sebab hormon dan sebagainya dia biologi dia lebih kepada lelaki, tapi gender dia sebaliknya lah. Tapi yang ada personality disorder, DID, dia boleh berubah. Kejap dia macam gender dia lebih kepada lelaki, ataupun ada masa tertentu jadi macam wanita. Mungkin
itu cara saya nak kupas lah apa dia dissociative identity disorder. Doktor, menarik apa yang doktor nyatakan tadi. Ialah bila kita gambarkan kepada penonton berkenaan DID ini, semudahnya seseorang yang dalam satu jasad ni mempunyai pelbagai personality dan pelbagai personality itu dikenali sebagai alter ego. Dan sepatutnya kalau alter ego ini, doktor, adakah setiap alter ego ini mempunyai memori yang tersendiri ataupun mereka akan mengenali antara satu sama lain ataupun sebaliknya, doktor? Kalau ikut istilah dari segi psikologinya, kita ada satu lagi, tadi saya dah cakap tadi, ada memory, ada kognitif dan ada emosi. Jadi kalau disebut pasal ego ni lebih cenderung kepada emosi seseorang. Apa dia panggil perkembangan emosi. Jadi ada perkembangan dari segi emosi daripada kanak-kanak sampai ke dewasa. Jadi dia ada tiga istilah. Pertama, kita dalam diri kita ada keperluan asas kita. Keduanya, kita ada ego. Ego macam maruah lah. Super ego ni lagi satu entiti. Maknanya kita membuat keputusan berdasarkan apa kehendak nafsu. Kalau senang cakap bahasa kita lah. Jadi nafsu tu melebihi lah daripada ego tu tadi kan. Jadi tiga elemen utama ni yang dinyatakan oleh Sigmund Freud lah konsep tu. Jadi alter ego ni emosi seseorang. Jadi kalau nak disebut alter ego ni satu daripada cabang komponen DID tu. Mungkin satu tafsiran seorang yang kadang-kadang dia macam confident, dia punya esteem dia tinggi kan. Tapi pada masa yang sama dia ada waktu lainnya dia menjadi seorang yang macam tak boleh buat keputusan, dependent dengan orang lain dan sebagainya. Jadi itu personality. Tetapi bila disebut pasal personality ni, yang paling penting perubahan tu sebenarnya orang lain lebih nampak. Sebab orang lain nampak ni lebih objektif. Sebab dia orang lain nampak, dia akan membandingkan individu yang dilihat tu kepada orang lain. Dan biasanya orang yang nampak ni yang mengenali rapat lah. Kalau dia baru kenal orang yang kita jumpa dekat pasar, kita tak boleh naik ni kan. Macam itulah. Jadi itu perubahan personality seseorang itulah. Doktor, tadi saya nak ambil sikit apa yang doktor ulaskan sebentar tadi, macam bila ada DID ni, salah satu dia ada gender disorder dan sebagainya. Adakah boleh sampai ke tahap religion disorder? Maksudnya dia boleh berubah agama. Sebagai contoh, orang tu seorang Muslim dan identiti dia yang lain, dia boleh menjadi non-Muslim. Dan satu lagi, doktor, yang mungkin, sebab ini satu topik yang sensasi kepada penonton semua, dan ini satu benda yang kita nak tahu seberapa spontan pertukaran itu boleh berlaku dari satu identiti ke identiti yang lain ataupun vice versa. Kalau dilihat dari segi religious affiliation ataupun kecenderungan agama dia sendiri kan. Kalau ikut tafsiran penyakit mental atau kesihatan mental ni, dia mesti satu pada entiti dia tidak sesuai dengan kepercayaan kebudayaan seseorang, the cultural and religious belief, social belief. Jadi ini personality atau identity, macam dia baran ataupun dia tadi identity gender, saya kata dia punya memory lapse, dia tiba-tiba dia tak ingat, ataupun dia ni macam sebelum ni dia kenal orang ni tapi pada satu masa dia macam tak kenal kan. Dia identity dan penampilan dia, keterampilan dia kan. Tapi bila sebut pasal religious tadi ataupun cultural affiliation, makna apa budaya kita, itu mungkin lebih kepada pembudayaan setempat, itu satu hal. Keduanya, kalau dia tendensi kejap, dia kata dia agama ini, kejap agama itu kan. Saya rasa dia bukanlah DID itu. Dia sebab DID tak sampai ke tahap agamanya ke ataupun culture dia berubah. Agama dan budaya. Budaya dia tu. Kalau dia kadang-kadang dia macam Melayu, kadang-kadang dia jadi macam budaya orang putih gitu kan. Budaya barat. Kecenderungan dia mungkin bukan DID lah, sebab dia tak boleh dikaitkan dengan budaya secara rapat. Tetapi saya nak bagi tahu juga disclaimer yang keadaan yang mungkin juga kerap berlaku, kita kata macam bagi masa intro tadi lah, kita sebut bipolar, skizofrenia. Contohnya tadi ada
penyakit yang dia ada kecenderungan arah agama dia mungkin boleh berubah kepercayaan dia sebab dia ada masa dia ada penyakit tu dia rasa dia cenderung pada agama ini, dia suka agama itu. Saya ada melihat sakit saya yang macam itu. Jadi itu macam orang yang ada bipolar contohnya ada kecenderungan itu. Okey doktor, kita akan perhalusi lagi khususnya kita nak dapatkan pengalaman doktor sendiri berhadapan dengan pesakit-pesakit yang dikaitkan dengan DID ini. Dan terlebih dahulu kita nak berehat seketika. Jangan lupa untuk menghantar komentar anda ataupun berkongsi pengalaman anda di Facebook rasmi kami Berita RTM untuk topik kita pada malam ini, Dissociative Identity Disorder, iaitu satu jasad berapa personality? Pelbagai personality. Jumpa selepas ini. Hai. Tunggu. Okey, mau tanya tu beras baru siam tu berapa harga sekarang? Maaf deh, perempuan tanya. Halo? Cik. Ya, hantar ni dulu Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tuntut apa? Sorry, Uncle. Saya nak pergi di depan ni. Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey, ya. Komuniti tumpuan orang asli diperuntukkan 333 juta ringgit. Satu penambahan daripada tahun lalu. Ini pelaksanaan projek sosioekonomi, prasarana perkampungan orang asli dan pemberian bantuan sosial. 28 juta ringgit untuk pembangunan usahawan orang asli serta penanaman semula ladang orang asli dan Tempatang Padang, Perak dan Ulu Langat, Selangor. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Okey, masih lagi bersama kami dalam Diari Rawat. Topik yang kita bincangkan pada malam ini sangat menarik, iaitu berkenaan Dissociative Identity Disorder, iaitu dalam satu tubuh badan mempunyai pelbagai personality. Jadi itu perkara yang akan kita kupas dengan lebih mendalam lagi bersama dengan pakar kita. Jadi kita masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Mohsin Ahmad Zahari, pakar perunding kanan psikiatri daripada UM Specialist Center. Jadi doktor, satu soalan sensasi daripada saya. Bagi sesetengah masyarakat di luar sana mengatakan orang yang menghidap DID ini kadang-kadang dia buat-buat, dia mengada-adakan ataupun mungkin mengada-ngada. Mungkin doktor boleh kongsikan macam mana kita nak kesan seseorang itu betul-betul menghidap DID ataupun dia mengada-adakan DID itu? Okey, bukan senang nak buat diagnosa DID inilah oleh seseorang doktor pakar psikiatri pun. Biasanya kita mungkin boleh jumpa personality macam ni kerana contohnya dia mengalami tekanan dan sebagainya. Okey, ada masalah dia tak boleh berinteraksi dengan orang lain, dia tak boleh kerja dengan baik, mungkin karakter yang berubah-ubah tempat kerja kan contohnya. Jadi pengesanan tu kadang-kadang kena memerlukan sejarah. Kita kena dapat sejarah pesakit ni mungkin daripada pelbagai pihak, ahli keluarga, mungkin rakan juga dapat membantu, kawan rapat kan. Keduanya kadang-kadang ada senario, saya ada pengalaman bahawa dia jumpa psikiatris ni, karakter dia macam ni. Kemudian dia jumpa dengan psikiatris tu,
karakter dia berbeza. Jadi kita tahu individu ni namanya sama, contohnya ialah kecuali dia memang tukar nama lah boleh jadi, tapi di Malaysia kita ada nombor kad pengenalan, ada nama kan. Kad pengenalan biasanya tak boleh tukar lah kan. Betul. Jadi kad pengenalan yang sama, mungkin di sini macam tadilah panggil Jerry, satu lagi panggil Newan kan. Dia cuma nama samaran tu berbeza sebab dia mengaitkan nama tu dengan personality dia kan. Jadi dua doktor-doktor yang merawat nampak dia betul lain karakter bila kita nak merujuk contohnya kan. Jadi ini satu lagi cara kita boleh kesan bahawa dia ada karakter yang berbeza. Perlukan deep investigation, doktor. Betul. Bukan 1 jam kita 1 jam saya cakap lama. 1 jam interview boleh nak membezakan karakter. Mungkin 1 jam kita boleh dapat penyakit-penyakit biasa. Contohnya macam skizofrenia, bipolar tadi. Tapi nak dapat perubahan personality ni, dia history dia 360 darjah lah. Betul. Macam kita kena dapat dari setiap aspek. Macam mana dia berhenti secara sosial, macam mana dia menangani kalau dia stres. Sebab kadang-kadang kita kena tapis kebanyakan mereka yang betul-betul ada DID ni sebenarnya dia bukan kehendak diri dia berubah, tapi pembentukan perwatakan ataupun karakter dia ke arah itu. Kenapa? Ini kita tak seulas lagi. Contohnya ada sejarah-sejarah pahit masa dia kanak-kanak, remaja, dia kena abuse, didera seksual ataupun emosi kan, trauma ataupun trauma. Jadi kenapa jadi macam tu? Sebab badan kita nak menghindarkan, sebab trauma tu benda yang menyakitkan. Kita tak suka trauma. Siapa yang suka trauma? Dan badan kita, kalau memori trauma kita nak lupakan ataupun situasi trauma tu kita nak elakkan. Contohnya balik rumah kita ni kena dera dan sebagainya. Kita mengelak dari keadaan seperti itulah. Jadi siapa-siapa atau individu yang terdedah dengan trauma, sama ada diri dia sendiri kena trauma ataupun ada domestic violence, apa dia panggil domestic violence, keganasan rumah tangga. Jadi anak-anak akan nampak benda itu. Jadi pembentukan sahsiah anak ni akhirnya dia boleh menjadi, dia nak membuangkan emosi ingatan tadi, balik kepada isu saya kata tadi, dia nak campak memori itu, dia nak jauhkan daripada emosi yang tekanan, menyakitkan itu. Jadi personality karakter dia, pembentukan dia makin lama makin rendah dan akhirnya macam berkecai. Maksudnya memori dia lain, karakter dia lain, emosi dia lain, dia tak saling berhubung. Dia tak saling berhubung. Jadilah personality yang dinampak oleh orang lain tu berubah-ubah. Okey doktor. Doktor menyentuh berkenaan trauma menjadi salah satu punca kepada DID ini. Adakah ada wujud faktor-faktor lain doktor? Misalnya contohnya penyalahgunaan dadah doktor? Jadi kalau ikut tafsiran definisi DID ni, itu saya kata tadi, penyakit mental yang lain pun boleh nampak personality macam berubah. Kalau orang lihat nampak kan, macam seorang tu selalunya dia biasa tapi satu masa jadi ceria, dia lebih mesra, dia mungkin banyak idea tiba-tiba datang kan. Jadi itu dah berubah personality pada amnya. Jadi itu pun satu karakter. Tapi kalau macam saya cakap itu mungkin ada penyakit bipolar juga contohnya. Dan satu lagi macam cakap dadah tadi, pengambilan dadah, dia jadi berubah karakter. Tetapi karakter tu nampak lepas dia ambil dadah, macam ambil ais, syabu semua tu, dia berubah karakter. Dia jadi seorang yang paranoid. Dia menjadi seorang yang rasa takut, dia rasa terancam diri dia kan. Dia mungkin boleh jadi bertenaga, dia boleh menjadi seorang yang hyper kan. Jadi ganas itu mungkin amfetamin punya kesan yang kita biasa jumpa pada masa ini, banyak yang jadi macam itu. Jadi karakter juga berubah. Tetapi mengikut definisi DID adalah bukan disebabkan dadah, bukan disebabkan penyakit lain. Satu lagi konteks yang saya cakap, dia macam trauma. Dia seorang yang tenteram, yang tak baran juga. Tapi tiba-tiba dia dapat accident, otak dia mungkin ada kecederaan yang serius. Dia panggil traumatic brain injury. Lepas dia duduk ICU, dia tak sedar, mungkin dia jaga-jaga, dia jadi seorang yang sensitif, yang seorang yang cepat berbeza, menangis, seorang yang berbeza karakter dia. Dia ni bukan macam ni sepatut dulu sebelum aksiden tu. Itu TBI, traumatic brain injury. Jadi itu pun
boleh berubah personality seseorang juga. Salah satu punca juga. Punca Doktor. juga, ya. Doktor, kalau kita bercakap berkenaan DID ini, saya pasti ada juga yang mengaitkan dengan faktor genetik. Adakah seseorang yang mempunyai DID ini akan menuruni penyakit ini kepada anak-anak? Genetik ni menarik lah. Kalau disebut genetik, kita kena lihat genetik ni kita panggil nature lah. Jadi dalam sains ni, cara nak memahami, satu kita sebut nature versus nurture. Nature tu biologi kita, semula jadi kita, kromosom dalam badan kita, DNA badan kita kan. Jadi memang ada asas sains menunjukkan bahawa genetik ni, kromosom ni membentuk karakter seseorang. Tetapi kena diingat nurture. Nurture ni macam saya kata tadi lah, kalau di mana kita duduk. Contoh kita hidup hari-hari, anak ni melihat ada keganasan rumah tangga contohnya. Pertama isunya, anak yang terdidik dalam keadaan senario tu, dia nampak ini biasalah. Kena pukul, kena jadi sakit, ini biasa. Jadi dia punya threshold sakit dia lebih tinggi. Maksudnya di sikit-sikit tu tak ada apa-apa sebab dia dah hari-hari dia tengok macam itu berbanding orang yang tak pernah lihat. Keduanya, dia takut. Jadi rasa takut tu menyebabkan mungkin anak tu menjadi seorang yang anxious, risau. Jadi akhirnya jadilah neurotism. Jadi neurotism ni tak selesa contohnya kan. Dia selalu risau dan sebagainya. Jadi dia mungkin menyebabkan pembentukan satu personality yang lain lah. Sebab dia nak membuang kerisauan yang berlaku dekat rumah tadi. Doktor, daripada penerangan doktor, saya nampak faktor-faktor ni kebanyakannya bermula daripada kanak-kanak. Betul. Pengalaman yang dialami oleh kanak-kanak tersebut. Jadi saya nak bawa kita ke zaman sekarang ni, yang mana kanak-kanak, anak-anak zaman sekarang ni dah terdedah dengan social media. Kan? Ini bukan cerita pasal anak-anak je, cerita pasal golongan dewasa macam kita juga. Ada setengah golongan dewasa macam kita, doktor, yang di luarnya secara fizikal bila kita berjumpa seorang yang lemah lembut, baik dan sebagainya. Tapi di social media, di Facebook dan sebagainya, penuh dengan cacian, makian, lontaran emosi dan sebagainya. Itu dewasa. Bagaimana pula dengan kanak-kanak yang daripada sekarang dah terdedah dengan social media, dengan online games dan sebagainya, dekat rumah pemalu diam je. Tapi bila dia bermain game, doktor, tak berhenti bercakap dan berkomunikasi dengan orang dalam game. Bagaimana pandangan? Terima kasih. Saya suka sangat soalan itu dan itu mendedah satu senario di mana setakat ini memang tak ada dalam kategori penyakit mental ataupun gangguan kesihatan mental yang dikategori yang berkaitan social media lah, kecuali internet addiction dan sebagainya. Tapi bila lihat senario itu, saya rasa mungkin kita menjurus kepada kita panggil macam internet induced personality disorder ke macam itu. Maksudnya personality itu berubah bila di depan internet atau social media ataupun game ke dan sebagainya. Pada masa sama, secara individu tu dia lain karakter dia bila dia berinteraksi. Jadi itu kadang-kadang kita melihat, saya rasa itu berlaku juga dah pada masa ini, di mana yang kadang-kadang yang terdedah ini, dia banyaknya dia boleh habiskan masa dengan game dan sebagainya, seorang yang sangat aktif depan internet, social media. Tetapi apabila bercakap face to face, dia ada banyak pendiam. Saya bimbang juga ada isu macam itulah, kejadian-kejadian sekarang kita cakap pasal bully dan sebagainya. Betul, kan. Bully cyber. Sebab percakapan tu ataupun interaksi fizikal merosot. Mungkin pada kemahiran interaksi sosial cara bersemuka tu mungkin 10-20% je perkembangannya sebab dah terlalu terdedah. Dan kita tahu masa COVID kita banyak menggunakan online dan sebagainya. Jadi yang terkesan banyak kesan ialah kita banyak kesan positif juga internet ni, tapi yang kesan negatif dia macam ubat kan. Ubat pun ada kesan positif yang kita nak, tak boleh berlebihan, doktor. Jadi dia jadi karakter seperti itu. Jadi sebab itu bila bully fizikal berlaku, mungkin komunikasi tak boleh menyelesaikan masalah. Problem solving face to face tak punya masalah. Tak menyelesaikan. Jadi guna cara kekerasan sebagainya. Nak social skill, communication skill, bercakap tak boleh. Saya pun nampak juga kadang-kadang macam tu. Kita tendensi berkomunikasi nak melepaskan tidak puasan bukan kita melalui phone dan percakapan. Betul. Kita WhatsApp. Betul. Jadi saya rasa mungkin pada satu era dalam mungkin bukan jauh dalam masa terdekat ni, kita mungkin akan menjurus kepada satu macam recognition, tapi ini ada kena buat penyelidikan lah, research dan menunjukkan
social media ni ataupun internet ni boleh mempengaruhi pembentukan sasiah dan personaliti kanak-kanak itu. Okey. Saya rasa doktor, ini satu ruang lingkup baru yang mungkin kita boleh kaji khususnya dalam bidang akademik khususnya untuk kita memahami secara keseluruhan bagaimana impaknya kepada kognitif kanak-kanak. Dan sepasti hari ini kita berbicara berkenaan DID. Sekarang ini kita ada segmen khas ni. Segmen Dr. Jim. Tahu tak macam mana nak senaman jari jemari? Selalunya saya dengar orang senaman tangan. Hari ini senaman jari jemari. Macam mana tu? Saksikan. Anda ada masalah sakit tangan? Lengan? Jom saya bagi tips. Senaman yang pertama, urut di sendi-sendi jari. Senaman yang kedua, kita memerlukan getah. Letak getah di jari dan kembangkan jari. Buat selama 30 saat. Senaman yang ketiga, gerakkan jari anda begini. 1, 2 dan 3. Buat sebanyak 20 kali selama 30 saat. Itu adalah beberapa senaman jika anda mengalami masalah lenguh-lenguh tangan. Excellencies, with due humility, I call upon each of us to strategically employ our diplomatic channels and networks, institute an immediate ceasefire, increase and expedite humanitarian assistance to the people of Gaza, halt all Israeli settlement activity, and settler violence against Palestinians in the West Bank. Immediately cease the forced displacement of civilians. Investigate and prosecute all breaches of international law, including war crimes, through international judicial institutions. Support the Arab Peace Initiative and facilitate negotiations with reputable mediators to advance the two-state solution. With the recognition of an independent state of Palestine based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital, and combat the global rise of Islamophobia while safeguarding the right to peaceful expression of support for the Palestinian cause. In closing, allow me to reaffirm Malaysia's ironclad commitment to the Palestinian cause. Bagi mendalami nilai Universitas Ekonomi Islam, kerajaan menyediakan RM20 juta bagi merancangkan kajian serta kreativiti dan inovasi ekonomi Islam. Dan ini termasuk pusat pendidikan keuangan Islam antarabangsa dengan penglibatan MIFC dan industri. Okey, kita masih lagi berbicara berkenaan dissociative identity disorder, iaitu untuk kita gambarkan kepada anda bagaimana seseorang individu tersebut memiliki pelbagai ataupun lebih daripada dua personality ataupun identity. Jadi hari ini doktor, bila kita bercakap berkenaan dengan kesihatan mental, penyakit mental ini, ialah ramai yang mempunyai stigma-stigma yang negatif kepada pesakit-pesakit mental ini, termasuk juga pesakit DID ini doktor. Jadi perlu kita berikan pencerahan doktor, adakah pesakit-pesakit DID ini
berbahaya ataupun boleh menjurus kepada jenayah-jenayah ataupun keganasan, Doktor? Sebenarnya itu yang digambarkan dalam banyak filem lah. Filem cakap satu masa dan cerita, satu masa dia karakter itu, satu masa dia karakter ini, dia filem tu horror. Tapi benda ini memang ditunjuk pada masyarakat. Jadi banyak mempengaruhi pemikiran masyarakat. Inilah DID, inilah penyakit psikiatri. Sebenarnya kenyataannya orang yang ada masalah DID ni, individu yang DID ni, saya rasa dia bukannya pemangsa ataupun perpetrator. Dia lebih jadi mangsa kepada keadaan. Dia mungkin akan dipandang sepi oleh masyarakat ataupun kawan-kawan menyisihkan diri dari dia sebab dia kata orang ni ada 2-3 karakter kan, orang confuse dengan dia, jadi orang reject dia daripada circle dia, tempat kerja ataupun social dia. Jadi saya rasa ini research menunjukkan ini lebih tendensi berlaku. Dia bukan lebih berbahaya, walaupun ada kadang-kadang tentu dia lebih berbahaya bukan individu ni. Masalah orang yang ada tendensi membuat sesuatu bahaya ke orang lain, tak ada simpati dan sebagainya. Itu lebih kepada kita panggil antisocial personality. Jadi kita kena analisa orang ni mungkin ada personality yang lain seperti antisocial. Kalau dia cenderung untuk membahayakan orang lain daripada dia ada masalah dissociative identity disorder ni. Jadi saya tak fikir dia berbahaya kepada orang lain lah. Dan stigma masyarakat ni sebenarnya saya kata tadi, dia bukan nak jadi ada masalah DID. Individu tu tak nak sebenarnya. Betul. Tetapi malangnya itulah yang berlaku pada pembesaran dia, itulah pembentukan jiwa dia sebab suasana pembesaran dan sebagainya. Betul. Ini memang bukan sahaja DID, banyak masalah-masalah psikiatrik lain dikaitkan juga dengan keadaan seperti itu. Macam traumatic disorder, post traumatic stress disorder, malah depressive disorder, kemurungan pun macam tu. Jadi tak ada orang nak jadi penyakit DID ataupun kemurungan ataupun bipolar tadi. Jadi kita kena ada rasa simpati lah kepada golongan ini kan, sebab macam kita, kalau dia boleh berlaku pada siapa-siapa. Mungkin kawan dia ni bernasib baik lah yang tak kena ni, tapi yang kena tu nasib tak baik. Mungkin orang lain macam dapat darah tinggi macam manis, dia nak penyakit tu, tak ada siapa nak. Jadi kita harus cuba kikis stigma ni, sebab stigma ni sebenarnya tak membantu. Dia akan menyebabkan individu yang ada DID atau penyakit-penyakit mental ni akan menjadi lebih tekanan dan kadang-kadang stigma ni adalah sign of rejection atau diskriminasi dalam masyarakat lah dari segi penyakit itu sendiri. Ini menyebabkan dia fikir nak bunuh diri. Dia orang yang ada sakit tu jadi dia punya jiwa jadi merontak kan, tak boleh nak kawal jiwa sebab orang lain reject ataupun kawan sekerjanya tak mahu menerima dia di tempat kerja. Jadi sebenarnya menimbulkan lebih risiko daripada kebaikan. Itu stigma, dan paling dikhawatiri dalam masyarakat kita kadang-kadang stigma bahawa penyakit mental ni buatan orang dan sebagainya kan. Itu lagi teruk lah saya kata. Betul, doktor. Macam doktor kata, bagi sesetengah pesakit mental, termasuklah dengan DID ni. Jadi ada sesetengah mengatakan, ini mesti sebab saka. Ini mesti sebab kena rasuk, histeria dan sebagainya. Jadi secara pandangan doktor sebagai seorang pakar perubatan, jadi bagaimana doktor menerangkan keadaan masyarakat apabila mengatakan seorang pesakit itu disebabkan saka dan sebagainya, melibatkan benda perkara mistik lah yang sering berlaku, terutamanya di Nusantara ni, doktor. Betul. Itu cantik lah. Yang last kali geografi kita cakap pasal Nusantara. Sebab saya dulu belajar dekat island lah masa tu kan. Penyakit DID ada juga berlaku di sana kan. Penyakit mental pun berlaku di sana. Tetapi di sana tak ada mempercayai penyakit ini penyakit yang dikata macam buatan orang ataupun saka dan sebagainya, dan mendapat kaedah rawatan yang konvensional lah. Tapi konvensional tu kadang-kadang ada spiritual element juga. Rawatan tu lifestyle, ada ubat, mungkin kalau ada keperluan ada terapi dan sebagainya kan. Jadi dia ada komprehensif lah dekat situ. Jadi tapi point tadi kita kata di sana tak ada pun sebut pasal saka dan sebagainya, mistik dan sebagainya, tak ada. Penyakit tu ada. Cuma di kita di sini kita
kecenderungan sebab mungkin itulah sebab penyakit-penyakit DID pun contohnya terminologi itu kita pinjam pada barat kan. Sebab kita mungkin kita tak recognize ataupun kita tak iktiraf daripada zaman dulu penyakit itu baru datang kemudian kita faham kemudian kan. Dulu-dulu itulah kita kata buatan orang dia bertukar sebab dia kena santau dan sebagainya. Saya biasa dengar sebab di klinik saya selalu dengar pesakit-pesakit ataupun keluarga yang menceritakan keadaan ini. Bila dia dah mula-mula dia takutlah doktor ni. Sure doktor ni tak percaya. Sure doktor ni akan reject apa dia cakap. Tapi lama-kelamaan saya memahami juga sebab saya seorang yang Melayu. Saya berlatarkan Melayu. Saya tahu kepercayaan Nusantara, kepercayaan orang Melayu ni kan. Jadi saya akan menerima kepercayaan ni, bukan kepercayaan, penjelasan ataupun ini. Saya tak kata saya terima benda itu sebagai fakta sebab dalam kaedah rawatan kita tak boleh reject daripada awal. Sebab kalau kita reject daripada awal, itulah dia akan menimbulkan lebih bahayalah. Orang tak akan dapat rawatan, orang akan tak nak mendapat rawatan konvensional. Jadi poin dekat sini, bila ubat atau kaedah terapi dan sebagainya dibuat, dia efektif di masyarakat barat dan dia membuktikan bahawa keadaan ini perlu diberi rawatan konvensional juga. Jadi terpulanglah kita ada rawatan ataupun kepercayaan Nusantara tadilah. Saya tak nak kata zero, tak boleh kan sebab saya rasa semua orang lari. Terutama orang yang percaya tu kan makin teruklah keadaan tu. Tapi dapat rawatan konvensional juga. Maksudnya datang jumpa pakar, jumpa doktor, dapatkan assessment, penilaian dan jangan tolak bulat-bulat. Jangan kita tepis langsung rawatan yang ada bukti kaedah saintifik ni. Sebab yang paling penting individu yang ada gangguan ini tadi dia boleh pulih, boleh berfungsi macam orang lain lah. Itu objektif kita. Sebab itu saya kata tadi, sebab kita nak itu objektif dia. Walaupun tak apalah, you nak percaya macam itu, anda punya hal lah juga kan. Tapi jangan ditolak. Pilihan masing-masing. Cuma proses education, pendidikan tu kena berterusan jugalah. Sebab kita tak nak nanti banyak kes ni yang mungkin menyebabkan tekanan perasaan jiwa sampai kalau stigma tinggi sangat sampai bunuh diri dan sebagainya. Stigma itu perlu kita elakkan doktor. Perlu kita hapuskan sebenarnya. Sebab mereka ini, pesakit-pesakit mental ini termasuk juga pesakit DID ini, mereka bukan pemangsa. Sebaliknya mereka adalah mangsa. Jadi inilah kesempatan terbaik untuk kita menambah ilmu pengetahuan kita berkenaan DID ini seperti mana yang dijelaskan oleh pakar kita. Sekarang ini kita nak saksikan pula kapsul farmasi. Saya nak tanya Niwan dan juga penonton, berapa lama sebenarnya ubat boleh disimpan? Saya tak pernah pun tahu. Saya kebiasaannya, ini biasa berlaku, kebiasaannya bila kita dah lama tak buka peti ais, buka-buka tengok-tengok, oh dah expired, baru kita buang. Tapi sebenarnya berapa lama ubat boleh disimpan? Kita saksikan kapsul farmasi selepas ini. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kupaskan berkaitan dengan isu ramai yang selalu bertanya, berapa lama ubat boleh disimpan? Walaupun nampak mudah tapi sebenarnya perlukan penjelasan yang terperinci kerana ada beberapa keadaan yang menyebabkan tarikh luput sesuatu ubat itu berubah. Secara amnya, ubat-ubatan di dalam bekas asal sama ada blister tablet atau botol yang belum dibuka akan berada di dalam kondisi yang baik sehingga tarikh luput ubat jika ia disimpan mengikut arahan yang ditetapkan oleh pengilang. Ada sesetengah ubat yang mempunyai tarikh luput tersendiri selepas dibuka. Maklumat ini boleh diperoleh melalui sisip bungkusan ubat atau pada label ubat-ubatan. Contohnya, terdapat ubat yang berlabel discard 30 days after opening yang bermaksud lupuskan selepas 30 hari botol dibuka. Bagi ubat-ubatan yang berlabel seperti ini, tarikh luputnya adalah jelas. Tip penting yang perlu diambil perhatian adalah cara penyimpanan ubat yang perlu mematuhi arahan penyimpanan yang ditetapkan bagi setiap jenis produk. Sesetengah ubat perlu disimpan dalam peti sejuk manakala selebihnya hanya pada suhu bilik sahaja. Jadikan amalan untuk menulis tarikh ubat dibuka pada bekas atau botol ubat dan pastikan untuk sentiasa semak bau, warna
warna, keadaan fizikal dan juga rasa ubat. Sekiranya telah berubah sebagai contoh ubat berubah warna, berbau, rapuh atau melekit-lekit atau label ubat tidak lagi boleh dibaca yang boleh menyebabkan ubat tidak lagi dapat dikenal pasti, lupuskan ubat tersebut. Baca dan fahami arahan yang terdapat pada bungkusan ubat. Sekiranya masih terdapat kemusykilan, orang awam dinasihatkan untuk mendapatkan informasi ini daripada doktor atau ahli farmasi di klinik, hospital atau farmasi komuniti apabila menerima atau membeli ubat. Kebiasaannya, ubat-ubatan mempunyai patient information leaflet atau maklumat terperinci berkaitan ubat yang disertakan sebagai sisip bungkusan ubat. Terdapat pelbagai informasi yang dipaparkan pada sisipan bungkusan tersebut. Antaranya termasuklah cara penyimpanan ubat yang betul khusus untuk ubat tersebut. Tabiat tidak menghabiskan ubat yang diberikan seringkali dipandang ringan oleh kebanyakan masyarakat dan rata-rata mereka menyimpan baki ubat untuk digunakan kemudian. Elakkan menyimpan baki ubat terlalu lama kerana ubat yang disimpan terlalu lama boleh menyebabkan keberkesanan ubat merosot. Jadi, pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1-800-886722 dari Senin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Setiap ubat memerlukan keadaan penyimpanan yang berbeza dan ini sering menyebabkan kekeliruan dalam kalangan pesakit berkaitan cara penyimpanan ubat yang sesuai. Oleh itu, adalah amat penting bagi setiap pesakit dan pengguna untuk mengetahui dan mengamalkan cara penyimpanan ubat-ubatan yang betul supaya kualiti, keberkesanan dan keselamatan ubat-ubatan sentiasa terpelihara. Rakyat Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kerana apa? Kerana kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Bagi mendukung usaha memertabat ekonomi komuniti, kerajaan akan memperkenal program komuniti madani. Ini penting. Ini kali pertama dalam negara saya akan luluskan bagi setiap kampung, kita kata komuniti, desa, bandar, rumah panjang, kampung orang asli, supaya masyarakat kampung sendiri memutuskan dengan dana di antara RM50,000 dan RM100,000 permulaan, apa yang mereka harus lakukan untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Apa-apa masalah prasarana akan dikendali oleh kerajaan persekutuan. Tetapi kita berikan ruang supaya bukan ketua kampung, tetapi masyarakat dan jamaah sendiri memutuskan apa projek yang mereka nak jana supaya ekonomi kampung ataupun komuniti dapat ditingkatkan. Excellencies, with due humility, I call upon each of us to strategically employ our diplomatic channels and networks, institute an immediate ceasefire, increase and expedite humanitarian assistance to the people of Gaza, halt all Israeli settlement activity and settler violence against Palestinians in the West Bank, immediately cease the forced displacement of civilians, investigate and prosecute all breaches of international law, including war crimes, through international judicial institutions. Support the Arab Peace Initiative and facilitate negotiations with reputable mediators to advance the two-state solution. With the recognition of an independent state of Palestine
based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital, and combat the global rise of Islamophobia while safeguarding the right to peaceful expression of support for the Palestinian cause. In closing, allow me to reaffirm Malaysia's ironclad commitment to the Palestinian cause. Sedar tak sedar kita sudah hampir ke penghujung topik perbincangan kita pada malam ini, iaitu DID, Dissociative Identity Disorder. DID, satu tubuh tetapi mempunyai pelbagai personaliti. Mungkin ada yang tertanya, saya sendiri pun tertanya, bagaimana pula dengan keadaan seorang isteri yang sentiasa garang bagaikan singa, tapi bila ada masanya dia jadi seorang yang sangat manja bagaikan kucing. Adakah itu dikira sebagai DID? Mungkin persoalan itu kita simpan terlebih dahulu. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Mohsin untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan DID, Doktor. Doktor, secara biasanya, Doktor, apakah rawatan yang sering kali diberikan kepada pesakit DID? Adakah sama dengan pesakit mental yang lain? Saya ingat Niwan nak tanya soalan tu tadi, Doktor. Itu pengalaman sendiri ke Niwan? Pun boleh jadi juga. Ada cerita tadi daripada orang sekeliling. Ada udang sebalik batu lah. Itu ceritanya tadi kan. Kalau tiba-tiba je bertukar kereta. Okey, rawatan untuk DID ni beberapa kaedah lah. Pertama, fokus dia adalah berkenaan dengan identiti ataupun personaliti yang berbeza-beza tadilah. Sebab itu orang lain nampak dia jadi tak normal lah. Jadi nak mengurangkan ini adalah dia panggil kita integrate, terapi integrasi personality itulah. Kita cuba memberi individu ni kesedaran terhadap personality itu. Bagaimana kita boleh collapsekan daripada 2 personality, 3 personality, 3 identiti itu menjadi satu yang orang tak nampak perbezaan. Jadi kuranglah persepsi negatif, stigma dan sebagainya. Itu satu kaedah terapi, di mana terapi ini biasanya bukan berbentuk ubat lah. Semestinya bentuk psikoterapi dan sebagainya. Keduanya, kita tengok punca daripada mana dia berlaku tadi. Contohnya macam trauma dan sebagainya, kita cuba membuang memori trauma tu, ataupun kita bagi individu yang mengalami DID itu sedar bahawa trauma tu menyumbang kepada keadaan. Jadi dia akan lama-kelamaan dia akan berkurangan kesan trauma tu menyebabkan personality tu yang berubah-ubah tu kan. Jadi itu macam terapi psikoterapi lah. Kita psikodinamik, kita bawa balik cerita yang asal. Juga satu lagi, kita bawa pemikiran dia, dia punya thought tu. Maknanya kita pemikiran dia, cara waras dia tu, sepatutnya ini kelakuan ataupun personality yang ditunjuk sepatutnya. Jadi kita buat analisa macam cognitive behavioral therapy lah. Kita atau kognitif kelakuan macam itulah, terapi kognitif kelakuan. Jadi kita pastikan kalau ada emosi perubahan, apa kelakuan yang berlaku, apa pemikiran secara rasional pada masa itu, dan kita counter. Ini memang nampak macam susah, dia macam homework. Dia kena analyse benda ni, sebab bila dia masa proses terapi tu, dia akan menyedarkan diri dia, aku tak boleh buat macam ni sebab ini mungkin tak sesuai dengan personality aku yang sebenar. Dia akan mewujudkannya. Jadi ini antara kaedah-kaedah terapi apa dipanggil talk terapi ataupun kita gunakan psikoterapi tadi. Tapi bila keadaan dia, biasanya orang macam ni dia ada depression, kemurungan dan sebagainya, itu ada elemen ubat dan sikitlah sebagainya. Sebab ialah penyisihan masyarakat, dia rasa apa identiti aku sebenarnya. Dia mungkin confused sebab semua orang ada identiti. Jadi dia mungkin tak suka satu identiti dia yang satu tu. Dia lebih cenderung yang satu lagi, tapi dalam tak sedar dia menjadi orang lain daripada diri dia yang sewajarnya. Jadi dia akan keliru. Bila keliru,
dia confuse identiti dia akan menyebabkan anxious dan sebagainya. Jadi ini menjadi kemurungan juga. Okey, doktor, berkait rapat dengan apa yang doktor jelaskan tadi berkenaan kaedah rawatan, pastinya penonton juga tertanya, adakah pesakit DID ini boleh sembuh sepenuhnya ataupun selama-lamanya mereka akan menghadapi penyakit DID ini dan bergantung kepada ubat semata-mata. Dan satu lagi persoalan, doktor, adakah pesakit DID ini akan diberikan kad khas untuk mereka untuk menjalani kehidupan, doktor? Okey, pertama boleh sembuh atau tak. Kalau ikutkan DID ni, kalau disumbangkan oleh masalah masa kecil semua tu, saya rasa sukar untuk kata pulih lah. Pulih maknanya okey, tak payah dapat rawatan dah. Tetapi dalam pada masa yang sama, dia boleh diminimalkan, boleh dikurangkan. Contohnya ada masanya DID ni mungkin timbul disebabkan tekanan banyak dekat luar. Jadi dia nak mengelakkan reaksi emosi yang tak selesa, macam rasa sedih, rasa anxious, DID tu boleh timbul balik walaupun dia mungkin 10 tahun dah tak ada masalah tu. Contoh dia, sebab selama 10 tahun dia keadaan baik, ada sokongan yang baik, tempat kerjanya okey, hubungan sosialnya okey, tiba-tiba ada satu isu timbul, 10 tahun kemudian dia jadi balik. Jadi dia risiko relapse ataupun kejadian semula penyakit itu ada. Sebab kadang-kadang pembentukan DID ni mungkin pembentukan satu personality, cara menangani atau merespon kepada tekanan yang kurang senang, kurang selesa untuk kita. Dan yang kedua tadi berkenaan dengan adakah mereka akan diberikan kad khas? Kad ni kita sebenarnya bukan saya kata satu kad OKU. Mungkin pernah dengar OKU yang ada penyakit psikiatri yang serius. Tapi saya rasa untuk yang mereka ada DID ni, mereka masih berfungsi. Sebab yang saya jumpa ni tak adalah sampai mereka tak boleh bekerja, tak boleh berfungsi dalam masyarakat langsung. Tahap kefungsiannya masih ada situ. Jadi kalau dah jatuh kategori OKU tadi, itu satu tahap yang mungkin memerlukan, maknanya penyakit itu dah serius. Jadi itu mungkin boleh difikirkan. Tapi dalam keadaan biasa, dengan kad tu akan menyisihkan lagi takut golongan ini. Orang nampak, oh dia ni pemegang kad. Jadi kita ingatkan lagi positif, tapi lagi negatif. Baik doktor, satu pesanan ringkas buat penonton di luar sana, terutamanya kepada ahli keluarga dan orang sekeliling yang mengenal pasti ada di kalangan mereka yang mengidap DID dari segi sokongan dan sebagainya. Okey, jadi orang persekitaran kepada individu yang mungkin ada DID atau perubahan personality, perubahan identiti yang kita tengok tak ada pada orang lain, tapi pada individu yang kita kenal tu berlaku macam itu. Dapatkan penilaian supaya benda ni boleh ditangani. Jangan tunggu keadaan dah lebih mendesak, lebih serius sampai memecah belahkan family dan menyebabkan tekanan pada individu. Baik, itu satu pencerahan yang kita bawakan kepada anda untuk dissociative identity disorder, dan sepastinya sokongan moral daripada rakan-rakan, daripada keluarga sangat penting untuk memastikan pesakit-pesakit mental khususnya berkait rapat dengan DID ini sembuh sepenuhnya. Jika kita boleh bersimpati dengan pesakit fizikal, mengapa tidak untuk kita bersimpati kepada pesakit mental? Betul. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahri dan bersedia bersama dengan Diari Rawat pada malam ini. Dan kepada anda, jika terlepas untuk menonton Diari Rawat pada malam ini, jangan lupa ulang siar di TV1 setiap Khamis 3.5 minit petang dan ulang siar di saluran berita Rabu 3.5 minit petang. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Selamat malam.